Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Pada malam ini saya akan baca beberapa hadis, antaranya ialah an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarja'a. Artinya diriwayatkan daripada Thauban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang menzarahi orang sakit, dia sentiasa memungut ganjaran daripada syurga sehinggalah ia pulang. Riwayat daripada Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udul marida wamshu ma'al janaiz tudzakkirukumul akhirah. Riwayat daripada Haitami. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zarahilah pesakit dan iringilah jenazah, nescaya ia boleh mengingatkan kamu kepada kematian, kepada akhirat. Yang yang dua hadis ni, jadi berdasarkan kepada dua hadis yang saya bacakan tadi, maka dapatlah kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama iaitu disunatkan kita ziarah orang sakit sebagaimana yang telah diterangkan sebelum-sebelum ini. Dan apabila kita ziarah orang sakit itu, seolah-olah sepanjang kita pergi tu, sepanjang kita perjalanan sampailah kepada kita balik ke rumah semula, kita duk pungut. Dianggap sebagai kita memungut pahala-pahala. So tu. Maknanya dia, bila kita pergi je, kita ziarah orang sakit tu, daripada masa kita pergi tu, sampai kita balik di rumah, seolah-olah macam kita kutik pahala tengah jalan. Gitu. Besar pahala tak tahulah. Besar tu. Iaitulah sebabnya ialah kerana Islam ni satu agama yang berteraskan kepada salamah. Assalam. Islam tu daripada perkataan salima yaslamu. Aslama yuslimu islaman. Makna sejahtera. Jadi sebab tu Islam ni suruh sangat kita buat benda yang mensejahterakan suasana. Di samping kita mensejahterakan diri kita, kita juga mensejahterakan orang lain. Jadi apabila kita ziarah orang sakit itu, kita telah memberi unsur-unsur kesejahteraan kepada orang. Itu yang besar pahala tu. Jadi sebab tu janganlah lupa ziarahlah orang sakit, sama ada di rumah dia ataupun di hospital, sekadar mana yang dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan tu janganlah kita desak pula pihak berkuasa. Pihak berkuasa maksud saya nya pihak hospital lah. Dia tak beri. Musim Covid ni pergi ziarah tu nak buat guana. Hak tu kita serah kepada kepakaran, orang yang pakar, yang mengetahui macam mana jangkitan penyakit. Kalau kita pergi tu, kemungkinan kita akan dijangkiti dengan penyakit Covid dan sebagainya. Apabila kita dijangkiti, bila kita balik di rumah, akan dijangkiti oleh keluarga kita. Mana sejahtera? Tak ada sejahtera tau. Islam ni satu agama sejahtera. Jadi kalau kita buat gitu, kita bawa penyakit pula, kita balik di rumah, maka terkenalah pada isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya, orang duduk kat rumah kita. Kemudian dia orang pula pergi pula kerja, bawa pula penyakit di tempat-tempat yang lain. Jadi tak ada sejahtera situ. Sedangkan Islam ni agama sejahtera. Kita kata dah awal-awal dia saya sebut dia lah. Islam ni agama sejahtera. Tiba-tiba kita buat benda yang tidak mensejahterakan diri kita, tidak mensejahterakan keluarga kita, dan tidak mensejahterakan keliling kelalang kita ni, masyarakat kita ni. Jadi sebab tu kalau pihak berkuasa, contohnya pihak hospital, dia tak bagi orang ziarah, Contohnya pesakit itu mungkinlah
COVID ataupun tak COVID pun tapi bimbang takut COVID, ataupun penyakit-penyakit lain, maka jangan pula kita kata awak ni hospital ni dok halang kita dapat pahala. Bukan. Kita tetap juga dapat pahala sebab kita ada niat. Boleh jadi kita gidah umpamanya. Mungkin kita pergi dah ke hospital tu. Kita pergi ke hospital, kita parking dah. Tiba-tiba siapa dekat jaga kata tak boleh. Jangan lawang dia sebab dia menjalankan tugas dia. Dia menjalankan tugas dia, tidak membenarkan siapa-siapa masuk. Jadi kita ikut aku. Bila kita kita dah dapat pahala sebenarnya. Orang kata pahala hak kutik-kutik tadi pun kita kutik juga walaupun kita tak jumpa pesakit tu. Tu kena ingat. Jangan duk kata bahawa bila dok boleh kita ziarah sunat orang sakit, hospital halang, maka hospital ni bercanggah dengan sunnah Nabi. Tidak bercanggah apa-apa. Betul dah apa yang dia buat itu berteraskan kepada kesejahteraan, yang mana Islam tu asas dia adalah sejahtera. Begitu. Tu yang kita buat pengecualian lah. Pengecualiannya ialah apabila kalau sekiranya ada penyakit-penyakit yang tidak dibenarkan. Kalau dalam keadaan biasa, tak ada COVID, tak ada apa, tak ada sakit penyakit, balik pada asal lah. Balik pada asal, iaitulah dibenarkan ziarah pesakit. Bahkan sunat, kita dapat pahala ziarah orang sakit tadi berdasarkan kepada pandangan jumhur ulama yang mengatakan hukum dia adalah sunat kita ziarah orang sakit. Begitulah. Kemudian yang keduanya, ada juga setengah-setengah pesakit yang makruh kita ziarah. Tak boleh. Hak macam ke COVID tadi tu, kalau kita ziarah boleh jakit, tu boleh bawa kepada haram. Hak ni makruh. Contohnya kalau orang tu sakit gigi, makruh kita pergi ziarah dia. Dengar kawan kita ni ada sakit gigi, dok menolong dak umpamanya dia sakit, bekak gusi dak umpamanya. Sebelum bekak gusi tu sakit dululah, rok-rok dan sebagainya. Maka kita pun tahulah dia duk WhatsApp kita, aku sakit gigi je. Dak kita kata dah. Kita pun belilah wahulu dak umpamanya. Maka kita beli wahulu, kita pun pergi ziarah dia. Dak, itu dah salah dah. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana ziarah orang sakit, setengah-setengah penyakit yang kalau orang ziarah kau sakit. Seperti sakit gigi, sakit bisu, tu tak boleh tu. Tu makruh. Kita pergi ziarah tu jadi makruh sebab orang mari ziarah mengganggu dia. Dia perlu kepada ketenangan lebih lagi orang sakit gigi. Siapa pernah sakit gigi sini? Dia tahu lah mana. Bawa wahulu pula Allah. Tak kita kata dia. Bukan kau dia keliru, kau marah ke kawan dia tadi. Mu tahu dah aku sakit gigi. Bawa wahulu pula dak kita kata dia. Wahulu pula Allah. Tak kita kata hak cak hak dia suka pula. Tak beli situ beli sini dan sebagainya. Jadi hukum dia adalah makruh. Jadi selain daripada keadaan tu, hukum dia adalah sunat. Okey, begitulah. Kemudian adalah hadis yang kedua pula disebutkan, kita ziarah orang sakit ini sebenarnya boleh mengingatkan kita kepada kematian. Boleh jadi ada orang sakit tu, perekat ternak sangat dah. Jadi kalau kita pergi ziarah dia, kita tengok nazak dia, Allah. Kita pun ingat kepada kematian. Kita pun akan berlaku juga pada kita akan datang. Jadi sebab tu saudara-saudari, bila kita pergi ziarah orang sakit tu, dia akan sedikit sebanyak menyebabkan kita akan ingat kepada akhirat. Iaitulah kita tengok dia nazak, kita pun gitu juga ni. Umur pun lebih kurang dengan dia ni. Tak kata dah. Dia peceng, kita peceng dah. Dia sakit kita sakit juga. Cuma dia nampak seeh dah lalu. Dia awal sangat dah. Maka kita kena ingat bahawa kita pun akan kena gitu juga. Nazak tadi, maka menyebabkan kita ingat kepada kematian. Bila kita ingat kepada kematian, kita ingat masa depan kita. Kat mana tu? Selepas pada kematian tu. Bila? Di akhirat. Jadi menyebabkan kita insaf. Tengok kepada sakit tadi menyebabkan kita insaf. Sebab orang sakit ni benarnya, dia melalui dua alam. Orang sakit ni. Alam yang pertama dipanggil alam musyahadah. Apakah yang dikatakan alam musyahadah? Orang yang sakit ni mungkin dia akan bawa pada matilah. Contohnya lah, kalau dia sihat tu alhamdulillah lah. Kita doa orang sakit ni sihat lah. Contohnya kalau adalah pesakit tu bawa pada mati. Makna dia nak menuju kepada kematian tu dia ada dua tahap. Yang pertama dipanggil alam musyahadah. Dia nyawa dia dah cabut dah. Tapi tak sepenuhnya. Dan sebelum sampai kepada halqum, dia sedar lagi. Cuma dia sakit lah. Sakit sebab kerana roh tu berjalan keluar dah. Maka sakit sangat lah.
Hak tu dia panggil alam musyahadah. Dan kalau dia bertaubat sempat lagi. Kalau dia bertaubat sempat lagi tu. Ataupun kalau dia tu orang bukan Islam, dia masuk Islam masa tu, diterima lagi Islam dia. Insya-Allah. Dia tengah nyawa dia jalan dah ni. Cuma tak sampai lagi pada halkum orang panggil alam musyahadah. Pada masa tu kalau dia mati dalam keadaan dia bertaubat, insya-Allah Tuhan terima taubat dia. Yang keduanya, kalau dia tu orang bukan Islam, maka dia mengucap 2 kalimah syahadah, insya-Allah Tuhan akan terima Islam dia. Tu. Yang kedua ke alam muayyanah. Alam muayyanah ni iaitulah daripada kerongkong ni, daripada tekok ni ke atas, orang panggil nyawa hidung, nyawa ikan. Hak tu kalau orang bertaubat Tuhan tak terima dah. Yang keduanya, kalau orang masuk Islam masa tu Tuhan tak terima walaupun nyawa tak ada lagi. Kita ziarah orang sakit, kita tak tahu hak nasa dia tu. Kita tak tahu, kita tak nampak roh tu dekat mana. Kat ni, kat dada ke, kat perut ke, kat kerongkong ke, kat hidung ke, kita tak tahu. Jadi sebab oleh kerana kita tak tahu, kita buat cara tak tahulah. Cara tak tahu pun mana? Cara tak tahunya ialah kita berdoa. Berdoa. Itulah yang disebutkan dalam hadis yang ke-99 tu, iaitulah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala 'indahu sab'a mirarin as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak illa 'afahu Allah min dzalikal marad. Juga hadis yang saya akan terjemahkan, hadis yang ke-100 an Uthman ibn Abil As Al-Thaqafi annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi mudh aslam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'ala alladhi ta'lamu min jasadika wa qul bismillahi thalatha wa qul sab'a marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Tu. Jadi kau tengok pada 2 hadis ni dia suruh doa. Jadi oleh kerana kita tak tahu orang sakit itu alam mana. Kita tak tahu juga cabuk ke dah kat kaki dia nyawa tu, ataupun memang akan datang jadi sihat mula. Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita pergi tu jangan tanya benda-benda yang menyakitkan hati dia. Kita buat benda, iaitulah kita pergi doa. Kita pergi tu kita berdoa. Tunjuk depan dia kita berdoa. Tunjuk kemesraan kita kepada dia apabila kita berdoa. InsyaAllah tak ada apa-apa ni, sikit je ni. Kawan kita tahun lepas tu nampak-nampaknya sihat amullah. Tak ada benda ni, insyaAllah. Doa, antaranya doa ni ialah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Tu doa dia. Antaranya lagi lah Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Itu dia antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan pula kita kata, nampak gaya ni, peseng gini, tahun lepas ni, dari kawan-kawan kita sekelas tu 3 orang tu sakit gini. Go belaka. Tak, saya kata dia. Go belaka, bukan go pergi tu, goal. Goal tu maksudnya benda apa? Go masuk go tak, kita kata dia. Masuk go belaka, masuk kubur. Tak, kita kata dia. Kalau kata go tu, go benda apa? Go balik semula ke go mana? Ni goal dah ni. Masuk kubur dulu, dok kita kata dia. Jangan cakap gitu dah. Kita berdoa sebab kita tak tahu alang mana. Adakah dia tu tahap alang sampai ke leher ni? Maksud sayanya sampai alam muayyanah hak yang Tuhan tak terima taubat, ataupun alam musyahadah belum sampai situ lagi, ataupun kita nampak je teruk tapi sebenarnya Tuhan tak ambil lagi nyawa dia pun. Sikit pun tak ambil lagi, bahkan dia sihat lepas pada tu. Jadi sebab tu kita banyakkan berdoa untuk dia. Depan-depan dia, beri semangat kat dia. Begitulah keadaannya. Kemudian tengok kepada sejarah pula dah. Tengok pada sejarah. Sebenarnya penyakit ni ada yang Allah Taala jadikan sebagai balasan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang menderhakai Allah. Antaranya lah Bani Israel. Sebab tu dalam satu hadis mengatakan at-ta'un, dia kata apa? At-ta'un maradun ursila ala ta'ifatin min Bani Israel. Iaitulah dia kata ta'un ni merupakan satu azab yang diturunkan kepada Bani Israel. Ada hadis. Tak? Makna Allah Taala Nabi beritahu asal ta'un ni kena pada Bani Israel. Belum tak ada ta'un lagi.
Sebelum tu tak ada tahun lagi. Tapi Bani Israel ni oleh kerana dia terhaka pada Allah, maka Allah Ta'ala kenakan penyakit taun. Bila dah kena penyakit taun, ada sejarah lalu lah. Sampai sekarang ada penyakit taun. Begitulah. Tu makna dia. Sejarah penyakit ni dia kait dengan azab Allah, balasan Allah kepada orang yang derhaka. Jadi guana tu kita nak tengok pada Covid ni. Sebenarnya saudara-saudari, Covid ni kalau kita tengok dalam hadis ni kata apa saya baca dia, ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel. Ini hadis. Hadis ni ada sahih ni. Nabi kata ta'un rijsun. Rijsun ni adalah satu jenis penyakit hina. Ursila ala ta'ifatin min bani Israel, yang Allah Ta'ala turunkan, kenakan kepada satu puak. Satu puak je daripada Bani Israel. Sebab dia derhaka pada Allah. Bani Israel ni banyak puak. Ada puak yang derhaka, ada yang tak. Jadi hak derhaka tu kena tahu. Sebab dia derhaka pada Allah. Dia derhaka guana tu banyaklah. Bani Israel ni sejarah dia, Bani Israel ni orang Yahudi tu lah. Banyak sangatlah rekod. Okey. Kalau kita tengok situ, ta'ung tu dia tak macam Covid. Ta'ung tu dia kena stop je. Tapi Covid hari ni dunia. Satu dunia. Makna apa tu? Seolah-olah satu dunia hari ni sebenarnya jauh daripada manhaj Allah. Satu dunia hari ni. Dak jauh, daklah sampai pekak ni. Dak sampai pekak, tak ada orang Islam, ada orang Islam lagi. Ada orang beriman lagi. Tapi dunia hari ni banyak sangat benda yang menyanggah agama Tuhan, langgar manhaj Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok rata-rata dunia hari ni duk pakai ideologi manusia. Ideologi manusia. Ideologi mendapa? Dulu-dulu ada komunis, dulu-dulu ada sosialis, dulu-dulu ada mendapa dia orang panggil, ada kapitalis, macam-macam dah. Sistem buatan manusia. Kehidupan ni diatur oleh undang-undang manusia. Rata-rata gitu. Kita tengok bukan setakat negara orang Eropah tu je. Kita tengok siapa ke negara-negara Islam pun. Hatta walaupun negara Arab sekalipun. Negara Arab yang dijajah oleh penjajah-penjajah yang terdiri daripada 2 puak. 3 puak, minta maaf saya, 3 puak. Yang pertama Itali, yang keduanya, minta maaf, 4 puak dah. 4 puak, minta maaf. Perancis, kemudian yang ketiganya Inggeris. Inggeris, kediang ni kita nak kata benda Yahudi. Yahudi. Tapi Yahudi ni tak masuk apalah, tak masuk apa. Jadi hak 3 yang pertama ni, dia masuk, bukan setakat dia masuk menjajah. Tapi dia telah menyebabkan sistem pemerintahan yang berlaku pada negeri-negeri tersebut lari daripada garisan Allah. Ada yang pakai sistem sosialis, ada yang pakai sistem komunis, ada yang lari daripada agama Allah. Ini yang berlaku. Jadi sebab tu kalau kita tengok undang-undang, kalau kita tengok di mana di Mesir, undang-undang Perancis. Perancis. Ada satu lagi Itali, minta maaf saya, ada Itali. Jadi inilah kita kata dok, itu negara Arab. Banyak lagi negeri-negeri lain dunia Islam yang dijajah. Jadi penjajah ni dia buat projek menyebabkan kita lari daripada manhaj Allah, daripada agama Allah. Mungkin kita semayang, tak nafi kita semayang, kita puasa, itu kita mengamalkan dalam skala kecil, tapi dalam skala sebagai satu ideologi, sebagai satu orang panggil gagasan empire. Gagasan empire. Kita lari daripada manhaj Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Jadi sebab tu kita tengok hari ni kita jauh daripada manhaj Allah. Bila kita jauh daripada manhaj Allah, kita ni orang Islam, orang kafir tak usah kira. Dah hak Eropah tu. Hak di Eropah, hak di Amerika, hak tu orang kafir tu tak usah kira dah. Campur dengan puak-puak tu, kita lari daripada manhaj Allah. Orang kafir ni pula, dia memang awal-awal lari daripada manhaj Allah. Campur, memang seolah-olah planet dunia ini lari daripada manhaj Allah. Tapi ada orang Islam lagi. Ada orang Islam yang tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memperjuangkan agama Allah. Juang dari segi sudut ni macam-macam lah kita kata tak. Sudut ni, sudut pendidikannya, sudut ekonomi. Saya kira lah asal memperjuangkan agama Allah. Tak kira sudut mana pun, kepahaman masing-masing tak. Jadi oleh kerana tu tak berlaku kiamat lagi. Oleh kerana tu tak berlakulah kita kata suatu gempa bumi sedunia gitu dok. Tapi Tuhan beri amaran. Amaran dalam bentuk yang ada sekarang ni, iaitu Covid. Covid. Jadi sebab tu
bila mari Covid ni sebenarnya dia lebih berat lagi daripada taung. Kalau kita nak tengok, sebab taung tu ala taifatin min bani Israel, kena kepada satu puak je daripada Bani Israel. Kalau negeri tu je, dia tak merebak negeri lain. Hak ni dah kira dah. Naik kapal terbang pun boleh jadi kena. Naik kapal terbang boleh kena. Kita pergi keluar negara pun boleh kena. Kita duduk dalam negara pun boleh kena. Kita pergi Mekah pun boleh kena. Allah. Tak, kita pergi negara Arab pun boleh kena. Allah. Berat sungguh dah. Jadi sebab tu, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita kembali banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ni kita dah bertaubat dah banyak, insya-Allah. Sedar dah kita nak balik kepada agama Tuhan dah. Insya-Allah. Kokoh gitulah, kokoh gitu kita taubat, kita sedar ini adalah daripada Allah. Tuhan beri amarah ni, bahawa kita lari daripada agama Allah. Kita balik semula kepada sembahyang jemaah, kita balik semula kepada baca Quran, kita balik semula kepada masjid, kita balik semula kepada hukum Allah yang berkait dengan kehidupan, yang berkait dengan kejiranannya, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan apa-apa pun kita balik semula kepada hukum Allah, insya-Allah. Insya-Allah Tuhan akan angkat balik bala seperti Covid ini kepada kita, insya-Allah, daripada kita ni, insya-Allah. Kemudian seterusnya saya nak sebutkan sebelum saya sebutkan tu saya baca beberapa hadis lain lagi yang berkaitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesiapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan kepadanya, nescaya Allah Taala akan menguji dengan sakit contohnya. Yang kedua, yang seterusnya ialah an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atih. Artinya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, tidak menimpa seseorang mukmin sesuatu kepada seorang mukmin akan sesuatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan serta kesakitan dan kesedihan, malah kedukecitaan sekalipun, malaikat dia hapuskan segala dosa-dosanya. Jadi berdasar pada dua hadis tadi, kita faham bahawa antara yang menyebabkan kita terhapus dosa lah kita sakit. Jadi sebab tu siapa-siapa yang sakit, ini cerita lain dah, tadi cerita lain ni sakit biasalah dah, sakit. Tak kira lah sakit benda-benda pun. Walaupun sakit ringan je, demam dan sebagainya, sebenarnya ada dua sebab. Sebab yang pertama, ni sebab ni Allah Ta'ala sebutkan, ataupun hadis-hadis sebutkan, sebab yang pertama Tuhan nak hapus dosa. Yang kedua, Tuhan nak memertabatkan darjat kita. Orang tu mungkin dosa tak berapa ada. Ni di sisi Allah, kita tak tahu ni. Tapi Tuhan kenakan juga dia kena penyakit sebab Tuhan nak tinggikan martabat dia. Ni dua sebab. Sebab yang pertama Tuhan nak hapuskan dosa, ni kita baca tadi. Walaupun kita hanya demam sikit je, kita dah urut bangun sakit kepala dan sebagainya. Ingat, itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Itu jelas, itu yang pertama. Yang keduanya ialah meninggikan martabat. Macam mana tu? Ni kepada orang yang tak ada dosa. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, rupa-rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari itu dia demam. Dan demam ni bawa kepada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah kiralah, saya tak nak cerita hak wafat tu, saya nak cerita hak demam tadi. Maka dia katakan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam tadi, maka adalah seorang sahabat pergi ziarah. Benarnya ada ramai sahabat pergi ziarah ni, cuma nak ceritanya ada seorang sahabat ni nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pergi ziarah. Rasulullah SAW. Lalu dia katakan, dia rasalah, dia pegang tubuh Rasulullah demam tadi. Ya Allah, terlalu panas. Lalu dia kata Rasulullah, kejut dia. Lalu Rasulullah SAW pun tengok dia, kejut dia dah. Rasulullah pun jawab,
Rasulullah kata, innama u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku demam ni adalah sekali ganda daripada demam orang lain, demam orang biasa. Maknanya aku demam ni macam dua orang demam. Tu. Dah guana tu. Adakah Nabi ada dosa ke guana? Yang dah tadi kata ada penghapus dosa. Dah, bukan masalah Nabi dosa, tapi nak naikkan martabat Nabi. Tu nak ceritanya. Nabi ni tinggi dah martabat, tapi nak tinggi lagi. Tuhan beri lagi mendapat yang menyebabkan martabat makin tinggi. Iaitulah Tuhan nak tengok Nabi bersabar di atas kesakitan. Bahkan kesakitan tu bukan biasa tu. Kalau orang lain demam, kita katalah 39 darjah Celsius. Sekali ganda lagi gua ni. Itulah Nabi demam. Panas sungguh-sungguh. Sebab apa? Bukan Nabi berdosa, tapi Nabi nak ditinggikan martabat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di kalangan kita ni Tuhan hapus dosa. Tak ada dosa dah umpamanya. Boleh jadi ada di kalangan kita ni, kita tak tahu. Orang yang beriman, yang kuat dia tahajudnya, sembahyang taubatnya apa tak. Macam-macam dia buat kebaikan, sedekahnya dan sebagainya. Boleh jadi dia buat baik kepada orang-orang yang sangat-sangat disukai oleh Allah, buat baik pada anak yatim, buat baik kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Tuhan hapus dosa dia. Tapi tiba-tiba sakit jantung kok. Gua ni. Tu makna dia bukan Tuhan nak seksa dia begitu saja. Dosa dia tak ada dah ni. Di sisi Allah kita tak tahu ni. Kita tak tahu, kita pakai apa orang tu biasa je. Tapi di sisi Allah, Allah Taala nak tinggikan martabat dia, kena pula sakit jantung ataupun sakit apa-apa lagi. Jadi itu antara dua perkara lah yang penyebab kepada Allah Taala kenakan penyakit kepada manusia itu sendiri. Okey, bila dua-dua tu kita sedar, dua-dua sebab tu kita sedar, apa berlaku pada diri kita? Berlaku pada diri kita. Akan berlaku pada satu diri kita ni apa? Maka kita tidak akan orang panggil apa? Kita tidak akan berkeluh kesah. Orang tak tahulah istilah betul tak saya ni. Berat, faham tak berat? Berat. Mari orang ni royak, Allah aku ni tak tahu nak katalah sakit sokmo dak umpamanya tu. Orang panggil keluh kesah ke apa? Orang kata berat. Sebut sokmo penyakit dia. Lambat nampak orang. Allah cerita. Orang pun malah nak dengar dia cakap. Malah nak pergi ziarah dia. Apa? Duk cerita hanya kek dia umur. Duk bilang. Seolah-olah macam Tuhan bersalah. Macam Tuhan tu nak seksa dia. Tak? Jadi orang yang sedar dua perkara tadi, sama ada Tuhan nak hapuskan dosa dia ataupun Tuhan nak tinggikan martabat dia, tak akan sifat ada, tidak ada sifat gitu. Tidak akan ada sifat sebegitu. Jadi saya nak sebutkan beberapa adab orang sakit ni lah. Orang sakit ni adab. Yang pertamanya ialah janganlah dia ni dia ada sifat hak tadi saya sebut tadi. Apa tu? Keluh kesah. Ni keluh kesah. Ini ada disebut dalam kitab Sabilal Muhtadi. Jangan keluh kesah seorang tak. Hak dalam hati tak apa. Jangan keluh kesah mulut ni duk sebut. Ginilah gitulah, orang mari ceritalah aku kena nyakit ginilah, nyakit ginilah Allah. Tak. Seolah-olah macam Tuhan seksa. Jangan ada sifat macam tu. Mari buku dalam hati tak apa. Waktu Tuhan maaf. Dia mari perasaan. Gua ada penyakit banyak ngak ni. Lepas tu dia balik pulang tu. Hak ni daripada Allah. Mari perasaan. Mana banyak nyakit yang seruk dengan sakit aku ni. Ni daripada Allah. Hak tu tak apa tu. Hak mari, hak cakap dalam hati tu beres. Hak tu tak ada dosa apa-apa. Selagi mana kita pulangkan kepada Allah, tak ada dosa apa-apa. Jangan ada sebut dengan mulut ni. Kecuali disebutkan dalam kitab tu, kecuali ditanya. Ditanya baru kita jawab. Bolehlah. Orang tanya kita jawab ataupun keperluan nak mengajar manusia. Tentang penyakit itu bolehlah kita nak jawab. Umpamanya doktor tanya, dah sakit benda apa ni? Mari klinik ni. Dah umpamanya pak cik sakit benda. Takkan tak boleh cerita pula. Kau dah cerita dah, doktor nak tahu kan ni, nak cek kan ni. Nak cek jantung ke, nak cek paru-paru ke, tak? Nak cek kepala otak ke, benda apa tak tahu tak? Jadi kalau orang tanya, seumpama doktor tanya, hak tu tak apa. Hak tu harus. Maka kita pun royak ke doktor, sakit hamba gini, 4 hari dah, 5 hari dah, dak Allah sungguh doktor gini. Tak? Allah hamba dak makan dah, hari ni yang masuk hari ketiga dak akan nasi. Tak? Agak air gitu lah, sikit-sikit. Air pun air benda apa? Agak air, dia kata air Coca-Cola je boleh minum. Dak, air Coca-Cola je apa boleh minum. Hak lain tak lagi doktor mutuh balik dak. Air Coca-Cola tu mutuh kok tu biar angin. Dak umpamanya dak. Maka tak apalah. Tu ada. Tak apa lagi tu. Sebab apa? Sebab doktor tanya.
Kalau orang tanya tak apa. Tapi saja-saja cerita kat orang jangan. Begitulah. Okey. Ataupun nak beri pengajaran ataupun nak beri maklumat kepada keluarga, tu tak apa kau. Takut dah kita dah urut hari tu. Dah kita nak pergi kerja lah. Takut isteri kita, anak kita tanya, dah mana ayah gitu. Takkan tak boleh cerita langsung. Ayah demam hari ni. Tak apalah hak tu. Sebagaimana berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah pernah satu ketika tu Rasulullah demam tadilah. Rasulullah balik daripada satu pengurusan jenazah di kubur Baqi' di Madinah. Bila balik itu tiba-tiba Rasulullah sakit kepala. Sakit kepala tu menyebabkan Rasulullah demam. Apa pada tu? Demam tu yang menyebabkan Rasulullah SAW wafat. Jadi bila masa Rasulullah balik tu, kebetulan Siti Aisyah sakit kepala kau. Siti Aisyah sakit kepala kau. Lalu Siti Aisyah katalah, wa ra'sah. Apa makna wa ra'sah? Allah sakitnya kepala. Biasalah. Tu nak beritahu. Nak beritahu tak apa. Kau tidak, takkanlah suami tak tahu pula. Mestilah suami dia ada tanggungjawab, dia nak cari obat dan sebagainya. Kena royaklah. Wa ra'sah sakitnya kepala hari ni. Gitu. Tu tak apa tu. Jadi dalil dia lah kerana Siti Aisyah kata wa ra'sah sakitnya kepala hari ni. Lalu Rasulullah SAW pun jawab, bal ana wa ra'sah. Saya pun sakit kepala juga. Awak sakit kepala, saya sakit kepala juga hari ni. Itu tak apa. Itulah kita beritahu pada keluarga kita, beritahu pada anak. Bukan doktor tu tadi dah. Tadi dah. Ni beritahu pada anak, beritahu kepada keluarga kita. Jadi adalah tindakan-tindakan yang selepas pada tu nak atas hospital ke, nak pergi klinik ke, nak beli Panadol ke dan sebagainya dah. Ataupun royak ke bos, suami kita sakit gini-gini, bos suami kita guna-guna dah. Hari ni nak pergi kerja gini. Kira cuti lah, hamba nak bawa dia pergi hospital, klinik, nak ambil surat cuti dan sebagainya. Itu tak apa tu. Nak royak, kalau nak beritahu bahawa keadaan kita begitu sebab ada keperluan. Tu tak apa. Nak royak kepada macam tadilah, nak royak ke anak, nak royak ke isteri, nak royak pada suami, nak royak pada bos, tu tak apa. Tu dimaafkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah kenalah bersangka baik kepada Allah. Tadi saya terang dah tadi. Bila kita sakit ni, kita sangka baik pada Allah. Jangan kita rasa Tuhan seksa kita ni. Tuhan tak sayang kita dah ni. Sakit gini ni, berat doa ni. Padahal kita sembahyang umur dah. Kita sembahyang umur dah padahal. Sembahyang Jumaat umur dah. Campur tahun ni 10 tahun dah. Istiqomah kita sembahyang Jumaat di masjid. Tapi sakit juga. Gua ni cerita ni, Tuhan tak sayang kat aku. Jangan. Kena ada sifat sangka baik. Yang dipanggil sangka baik. Tu. Yang ketiga, ni bagi orang sakit ni, adab dia, perbanyakkan taubat kepada Allah. Banyakkan taubat pada Allah. Dah tahu dah kita ni sakit, banyakkan taubat. Bila banyakkan taubat ni guna? Iaitulah kita banyakkan istighfar kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ingat balik dosa-dosa kita, maka kita pun bertaubat. Atas astaghfirullah tu dosa mendapa? Dulu aku ngumpat kat orang ni, astaghfirullahalazim. Dulu aku fitnah kat orang ni, astaghfirullahalazim. Dulu aku benda ni buatlah contoh-contoh, aku pukul orang tu ke, aku jadi cikgu dulu umpamanya, ataupun aku jadi apa-apalah aku pukul orang melebihi daripada hak yang dibenarkan oleh syarak Allah, astaghfirullahalazim. Tak. Aku tapa orang ke dan sebagainya. Ataupun kaki ni pernah juga pergi tempat-tempat maksiat dulu masa muda-muda dulu, astaghfirullahalazim. Jadi astaghfirullahalazim tu ada semua ni. Sebab apa? Sebab kita sakit dah ni. Kemungkinan kita mati tu sakit tu. Jadi kita banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah isti'dad, bersiap sedia. Bersiap sedia untuk mati. Walaupun kita rasa sakit ni tak ada benda sangat, tapi kena siap sedia juga untuk mati. Selain daripada bertaubat, jangan taubat saja. Taubat tu okey tu, baguslah tu. Isti'dad ni tambahkan lagi amal ibadat. Masa sakit tu banyakkan pula selagi kalau boleh baca Quran ke, selawat ke Nabi ke. Di samping kita bertaubat tadilah, banyakkan selawat. Tak duduk saja, duduk di rumah tu sakit ataupun kita duduk hospital tu, ambil sebeh saya duduk bilang, hari ni boleh 1000 kali ya Allah selawat, masya-Allah. Esok pula malam ni boleh 500 kali selawat kepada Nabi Allah, masya-Allah. Jadi semangat kita maknanya kalau kita mati pun kita rasa ada persiapan kita berselawat kepada Nabi ataupun kita baca Quran. Ambil Quran kecil saya tu, letak dalam kocek ataupun letak bira kat katil kita tadi.
Ada masa-masa tu kita buka Quran. Oh boleh selah. Oh boleh dua lah. Tengok-tengok petang Allah boleh 3 lah. Tengok-tengok sampai malam oh boleh sejuzuk. Masya-Allah. Jadi itu di antara perkara yang sangat penting. Dan yang kelima kalau boleh. Ni kalau boleh. Iaitulah kalau boleh ghina an-nafs. Iaitulah apa maksud ghina nafsi? Jangan nyusah orang. Kalau boleh. Jangan nyusah orang ni kalau boleh. Kalau boleh kita sakit. Tapi kalau kita boleh kita tandah diri, kita tandah diri. Jangan suruh orang puang lagi, jangan suruh anak lagi, jangan suruh siapa-siapa lagi saya rodong dak ayah ke. Kalau boleh ghina an-nafsi maksudnya kalau boleh kita buat diri dulu. Sekadar mana kita mampu buat diri dulu. Tu di antara sifat orang yang sakit. Dah kalau ngokor, dok bangun, nak bangun kuan ni. Bangun kau sakit umpamanya, tu tak apalah. Ni kalau boleh ni, kalau boleh kita dalam situasi itu, biarlah kita ni jangan gantung pada orang. Biar kita gantung banyak pada Allah. Dan bila kita banyak gantung pada Allah, kesang dia, kita minta tolong orang pun seminima je. Minima sangat. Umpamanya kalau boleh kita kata kita tandah pergi sendiri. Pergi dapur sendiri umpamanya dah kalau ke rumah kita lah. Dan sebagainya. Kemudian ada orang ziarah orang sakit. Ada ziarah orang sakit ni kita lah, orang sihat ni. InsyaAllah kita pergi ziarah orang sakit. Apa adab dia? Yang pertamanya ialah adab orang sakit ni iaitulah dia kata sini ialah hendaklah takhfif. Takhfif al-julus. Oleh kerana nyala dah ni. Jadi adab-adab ni saya akan sebutkan pada minggu depan lah pula insya-Allah. Adab ni banyak lebih daripada 5 juga. Nak terang sesa tu mungkin makan masa jadi insya-Allah minggu depan ni saya akan terang adab-adab kita ziarah orang sakit pula. Tadi nak sebut dah dah nyala dah Aisyah dah dekat nak Aisyah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.